Nombor membentuk dunia kita, dari bintang di atas, Earth hingga ke DNA dalam diri kita. Tamadun purba melihat nombor sebagai kunci kepada rahsia alam semesta. Numerologi menghubungkan segalanya melalui kod tersembunyi. 7 muncul dalam hari-hari dalam seminggu, warna pelangi, dan tradisi. Nombor mencerminkan pencarian kita untuk makna dalam dunia yang huru-hara. Cendekiawan mencari tersembunyi dalam kitab suci, mencari tanda ilahi. Kita akan meneroka numerologi Al-Quran, membongkar corak yang kompleks. Adakah corak ini kebetulan atau bukti susunan yang lebih mendalam? Pencarian makna dalam nombor menyatukan kita semua. Al-Quran, kitab suci agama Islam, dipercayai oleh umat Islam sebagai firman Allah. Setengah sarjana telah menemui struktur matematik tersembunyi di dalam teksnya, numerologi Al-Quran. Bidang ini mengkaji corak angka dalam surah, ayat, perkataan, dan juga huruf, mendedahkan lapisan reka bentuk yang menunjukkan adanya penulis ilahi. Struktur matematik ini mencabar kita untuk berfikir, mungkinkah kerumitan sedemikian terjadi secara kebetulan? Dimensi matematik Al-Quran adalah keajaiban bagi mereka yang sanggup melihat lebih mendalam. Salah satu penemuan yang paling menakjubkan dalam numerologi Al-Quran ialah kepentingan nombor 19. Al-Quran sendiri menyebut nombor ini dalam surah 74, ayat 30, di atasnya ada 19. Ini mendorong para penyelidik untuk menyiasat, mendedahkan kod kompleks berdasarkan 19 yang terjalin di seluruh Al-Quran. Contohnya, Al-Quran mempunyai 114 surah, 19 kali 6, frasa pembukaan, dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani, mengandungi 19 huruf Arab dan muncul 118 kali. Apabila ayat-ayat yang tidak bernombor dikira, jumlah keseluruhan ayat menjadi 60,6, tepat 19 kali 3,4. Keselarasan seperti itu tidak mungkin dirancang oleh manusia, terutamanya berabad-abad yang lalu. Nombor 19 bertindak sebagai meterai matematik, tanda tangan ilahi yang melindungi teks. Jika satu huruf berubah, seluruh sistem akan runtuh. Kod ini adalah cabaran. Bolehkah sesiapa menghasilkan teks dengan struktur matematik yang begitu meluas? Jawabannya, setakat ini adalah tidak. Kod 19 berdiri sebagai bukti asal-usul ilahi Al-Quran dan pemeliharaannya yang sempurna. Selain kod 19, Al-Quran menunjukkan keseimbangan yang luar biasa dalam pengulangan perkataan. Perkataan hari, yaum, muncul 395 kali, sama dengan bilangan hari dalam setahun. Bulan disebut 12 kali, sama dengan bilangan bulan dalam setahun. Bulan kamar muncul 27 kali, hampir sama dengan tempoh orbit bulan. Perkataan dengan makna yang berlawanan seimbang dengan sempurna, hidup dan mati masing-masing muncul secara proper 5 kali. Dunia, dunia, dan akhirat, akhirah, kedua-duanya 119 kali. Malah malaikat dan syahitan disebut 88 kali setiap satu. Keseimbangan ini meluas kepada banyak pasangan, manfaat dan kerosakan, manusia dan rasul, petunjuk dan rahmat, semuanya sepadan dengan sempurna. Ketepatan seperti ini melebihi kemampuan manusia, terutamanya bagi seorang nabi yang tidak tahu membaca dan menulis selama 23 tahun. Keseimbangan dalaman Al-Quran mencerminkan keseimbangan yang terdapat di alam semesta. Setiap perkataan seolah-olah diletakkan dengan tujuan, mencerminkan reka bentuk yang bersifat linguistik dan matematik. Fenomena ini mengajak kita untuk melihat Al-Quran sebagai teks yang tersusun sempurna. Keseimbangannya adalah tanda pencipta yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Keselarasan angka dalam Al-Quran mencerminkan keseimbangan alam semula jadi. Frasa 7 langit muncul tepat 7 kali, mengukuhkan konsep kosmologi utama. Perkataan darat dan laut masing-masing disebut 13 dan 32 kali. Jika dicampur, jumlahnya 45. Jika dikira peratusannya, darat ialah 28,88%, laut ialah 17,11%, ini sepadan dengan ukuran permukaan bumi moden. 14 abad yang lalu, tiada siapa yang tahu nisbah ini. Al-Quran menyandikan maklumat ini dalam kekerapan perkataannya. Fakta yang baru dapat disahkan baru-baru ini. Ketepatan ini adalah petanda yang jelas untuk zaman kita. Satu keajaiban bagi mereka yang berfikir. Al-Quran bukan sekadar petunjuk, tetapi sebuah kitab tanda-tanda, ayat yang mengungkapkan lapisan makna dan hikmah. Pola-pola angkanya mencerminkan keseimbangan sempurna alam semesta. Sama seperti alam semesta yang teratur, begitu juga struktur Al-Quran. Dimensi matematik ini adalah bukti yang abadi.
semakin jelas apabila sains berkembang. Keseimbangan Al-Quran adalah cabaran dan jemputan untuk mengkaji keajaibannya. Strukturnya adalah tanda bagi mereka yang mencari ilmu. Bagi ramai orang yang beriman, corak matematik ini menguatkan kepercayaan, menawarkan bukti logik tentang asal-usul ilahi Al-Quran. Dalam dunia yang mencari bukti saintifik, corak ini memberikan hujah yang rasional untuk kesahihan Al-Quran. Namun, bagi kebanyakan umat Islam, iman berakar pada petunjuk Al-Quran, bukan hanya pada bilangannya. Keajaiban angka dilihat sebagai bonus, satu jaminan daripada Allah. Ia memperdalam penghargaan seperti menemui batu bata istana yang diperbuat daripada emas. Tujuan utama Al-Quran kekal sebagai petunjuk. Coraknya harus menimbulkan kekaguman, bukan mengalihkan perhatian daripada mesejnya. Mengetahui bahawa perkataan hari muncul 365 kali boleh mendorong kita untuk merenung nilai masa. Keseimbangan antara kehidupan ini dan akhirat mengingatkan kita untuk hidup dengan bijak. Tanda-tanda ini menghubungkan iman dan akal, menjadikan pembacaan sebagai perjalanan penemuan. Corak Al-Quran adalah mukjizat yang hidup, mengundang penerokaan berterusan. Tak semua orang yakin corak-corak ini adalah mukjizat. Pengkritik kata, kalau cukup lama cari, corak-corak ni boleh jumpa dalam mana-mana teks besar. Ini dipanggil apofenia. Orang skeptik tunjuk ada tak konsisten dalam cara kira dan cabar keunikan corak-corak ni. Mereka minta cara kira yang jelas, konsisten, dan kata corak sama mungkin ada dalam buku lain. Fikiran manusia memang suka cari corak, walaupun tak ada pun niat nak buat corak tu. Sebelum kata ini mukjizat, orang skeptik minta bukti yang corak macam ni cuma ada dalam Al-Quran. Sikap skeptik ni buat kajian jadi lebih teliti dan perdebatan jadi lebih jujur. Ia dorong penyelidik untuk perbaiki cara mereka dan jawab kritikan. Ketegangan antara iman dan skeptik ni yang buat perbincangan ni terus berjalan. Kedua-dua pihak cari kebenaran, tengok bukti betul-betul. Perdebatan itu sendiri tanda yang Al-Quran ni memang sentiasa menarik perhatian. Pencarian kod tersembunyi dalam Al-Quran sudah berabad-abad lamanya. Ulama awal mengembangkan sistem abjad, iaitu memberikan nombor kepada huruf Arab untuk meneroka makna yang lebih dalam. Pemikir seperti Al-Kindi dan Ibn Arabi percaya nombor dan huruf menyimpan rahsia rohani. Ada yang menerima ini sebagai cara untuk menghargai keajaiban Al-Quran. Ada pula yang mengingatkan agar tidak terganggu daripada mesej utamanya. Tradisi Sufi meneroka sisi mistik, manakala ulama arus perdana memberi amaran agar tidak terlalu menekankan numerologi. Mereka berhujah bahawa keajaiban sebenar Al-Quran terletak pada petunjuk dan keindahannya, bukan pada kod tersembunyi. Terlalu fokus pada nombor boleh membawa kepada salah tafsir atau kepercayaan karut. Perdebatan ini berterusan hingga ke hari ini, didorong oleh komputer dan penemuan baharu. Namun, persoalan utamanya tetap ada. Adakah pola ini keajaiban ilahi atau sekadar pencarian pola oleh manusia? Rasa ingin tahu yang berterusan ini menunjukkan betapa menariknya subjek ini. Ia menyentuh tentang iman, akal, dan pencarian makna. Perbincangan ini merentasi abad, menyatukan tradisi dan penyelidikan moden. Kita telah meneroka dunia misteri numerologi Al-Quran, dari kod 19 hingga keseimbangan perkataan dan pengekodan geografi bumi. Corak-corak ini mencabar idea bahawa Al-Quran adalah ciptaan manusia. Kerumitan dan konsistensinya menunjukkan kecerdasan yang melebihi kita. Adakah ini semua kebetulan? Kemungkinannya sangat rendah. Al-Quran sendiri mendakwa sebagai wahyu dari pencipta, dan corak-corak ini sesuai dengan dakwaan itu. Alam semesta dibina atas prinsip matematik. Adalah logik bahawa mesej ilahi akan mencerminkan susunan yang sama. Akhirnya, pilihan di tangan anda. Bukti dan hujah telah dibentangkan. Anda dijemput untuk merenung dan meneroka sendiri. Keindahan corak-corak ini adalah sesiapa sahaja boleh mengesahkannya. Adakah ia kebetulan atau petunjuk dari pencipta? Jawapannya mungkin mengubah cara anda melihat Al-Quran dan dunia selama-lamanya. Struktur matematik Al-Quran adalah bidang kajian yang menarik dan kompleks. Sering dirujuk sebagai ijaz ilmi, keajaiban saintifik, atau numerologi Al-Quran. Bidang penyelidikan ini bertujuan untuk menghubungkan iman dan sains dengan meneroka pola matematik canggih yang dipercayai tertanam dalam teks Al-Quran. Menunjukkan kecerdasan di luar kemampuan manusia pada masa wahyu. Para penyokong melihat pola-pola ini sebagai tanda tangan ilahi atau cetak biru tersembunyi.
serupa dengan kunci kriptografi yang direka untuk memelihara Al-Quran daripada sebarang perubahan dari semasa ke semasa. Nombor utama dan kepentingannya. Beberapa nombor secara konsisten diserlahkan kerana kepentingannya dalam pola numerik ini. Judul merujuk kepada Sabual Matani 7 ayat surah Al-Fatihah, Al-Quran 1987. Ia juga dilihat dalam pelbagai mitos purba dan konsep kosmologi seperti 7 langit. Dalam pengekodan Al-Quran, 7 dianggap sebagai nombor kritikal, sering membentuk pasangan dengan 19 dalam kitaran 12 langkah. Setah 19, 7 mod 12. 19. Pusat kod 19 yang dirujuk dalam surah Al-Mudathir, 4. Ia adalah satu lagi nombor pengekodan kritikal dan sangat berkait rapat dengan nombor Sirujudullah Tubuh Musiman melalui pemfaktoran 19,91 dengan jumlah 1 pula 7 19 dan jumlah digitnya 11 plus 2 plus 9 plus 19. 19. Merujuk kepada bilangan surah bab dalam Al-Quran. Nombor ini adalah elemen asas untuk banyak pola, sering dibahagikan kepada 85 surah bukan muka taat dan 2 muka taat, sering 29 muka sunnah. Dikenali sebagai nombor Ramanujan, ia adalah nombor terkecil yang boleh dinyatakan sebagai jumlah 2 cube dalam 2 cara berbeza. Plus 2, 12 kuya, plus pukui, plus 729. Dualiti dan kesatuan matematiknya diselaraskan secara simbolik dengan tauhid, keesaan Tuhan, menunjukkan bagaimana pelbagai elemen Al-Quran bergabung menjadi pola yang bersatu. Ia juga muncul dalam pelbagai pola numerik Al-Quran, seperti bilangan ayat dalam surah tertentu. 2. Memegang tempat istimewa sebagai satu-satunya nombor perdana genap. Ia diperluaskan ke dalam sistem pengekodan sebagai baki. Senhiti, 2 mod 7, 2 mod 19. Ia juga secara simbolik mewakili 2 ayat istimewa, 999 dari surah At-Taubah, dalam beberapa teori. Tubasmina. Nombor ini penting sebagai kiraan surah yang bermula dengan huruf terputus misteri, muka taat. Ia sering dikaitkan dengan kitaran bulan kira-kira 29 per 5 hari, menghubungkan pola Al-Quran dengan fenomena astronomi. Triple Pythagoras, 3, 4, 5. Jumlah nombor-nombor ini ialah 12, yang hampir sepadan dengan jumlah nombor bab 1 digit surah muka taat, 2 plus 3 plus 7 ke 12. Triple ini adalah asas dalam analisis geometri yang berkaitan dengan Al-Quran, sistem pengekodan numerik dan teori. Para penyelidik telah mencadangkan pelbagai sistem dan teori untuk mendedahkan dan menjelaskan struktur matematik ini. Teori Metani. Teori ini mewujudkan hubungan mendalam antara jumlah aljabar berbentuk S kuala M tok kuadra plus N kuadrada, di mana M genap dan N ganjil, dan kemudian digeneralisasikan kepada semua integer positif. Dan pola 7 Matani, pola 1029. Ia melibatkan proses transformasi sistematik, kira jumlah S pula kuadrat plus N kuadrat. Tafsirkan semula S sebagai hasil darab A kas B. Samakan S dengan bentuk hasil darab yang setara. Bergerak ke penambahan, tukar A plus B kepada A plus B. Dapatkan nombor 7 melalui kaedah seperti jumlah digit, anjakan hasil darab atau transformasi lompat, memanipulasi digit atau faktor. Label 7 Matani menghubungkannya dengan surah Al-Fatihah. Ia memuncak dalam pola 1229, menghubungkan transformasi kepada nombor 1229. Pola dalam pola 1229 bermaksud pola pada andaian linear. Sistem simetri numerik jenab dan ganjil. Sistem ini mencari keseimbangan yang tepat dalam indeks musyaf Al-Quran dengan mengklasifikasikan 11 surahnya berdasarkan sama ada ia mempunyai bilangan ayat genap atau ganjil. Ia mengenal pasti 60 surah dengan kiraan ayat genap dan 54 dengan kiraan ayat ganjil, berjumlah 114. Simetri ini dilihat sebagai lapisan pelindung terhadap perubahan nombor surah dan ayat. Sistem pengekodan numerik 19. Kerangka ini terutamanya dikaitkan dengan Rashad Khalifah, mengenal pasti pola kebolehbahagian dengan 19, no mod 19 di seluruh Al-Quran. Kontroversi ketara timbul sama ada 2 ayat terakhir surah At-Taubah, 999, perlu dikeluarkan agar matematik berfungsi. Sistem Twin Code 2 NC11 ditemui oleh Imran Akdemir. Sistem ini memperluaskan kod 19 dengan mengintegrasikan nombor pengekodan yang berkaitan dengan jujur, menggunakan kesetaraan seperti 0 mod 7 dan atau 0 mod 19. Sistem pengekodan numerik 27 dan 19 dicadangkan oleh Mustafa Kurdolu. Sistem ini memperhalusi model sebelumnya dengan memasukkan kesetaraan modular tambahan, termasuk 2 mod dan tumhi 7 mod 19 sebagai tambahan kepada foto 0, moten 0 dan 0 mod 7.
ia secara khusus menganggap dua ayat surah At-Taubah 195 sebagai kumpulan istimewa, ditandakan dengan nombor 2, dengan alasan bahwa kemasukan mereka melengkapkan struktur simetri. Sistem ini mendakwa dapat mengurangkan kebarangkalian pola sedemikian berlaku secara kebetulan. Jack, 0.75% untuk Zonomod 7 dan Zonomod 19 digabungkan. Teori Mukataat. Teori ini menghubungkan separuh bulatan dengan diameter 5, triple Pythagoras 3, Antahim, dan nombor Mukataat 23, dengan memerhatikan bahwa jumlah kedua-duanya adalah 12. Ini menunjukkan pola numerik yang lebih mendalam. Walaupun padanan Al-Quran langsung kepada 73 adalah perkara perdebatan. Metodologi untuk meneroka pola numerik Al-Quran. Para penyelidik menggunakan pendekatan pelbagai disiplin untuk menganalisis pola kompleks ini. Analisis numerik melibatkan pengesahan jumlah, hasil darab, nisbah dan operasi kuadratik secara langsung daripada struktur Al-Quran. Analisis tekstual melibatkan pengiraan ayat, perkataan dan huruf, sering menggunakan sistem abjad Arab purba yang memberikan nilai numerik kepada huruf. Kaidah ini amat penting untuk meneroka huruf Mukataat yang misteri. Analisis astronomi mengaitkan nombor Al-Quran dengan fenomena dan kitaran cakrawala, seperti kitaran bulan kira-kira 29.5 hari, atau pemalar matematik Pi dianggarkan 27. Perbandingan sejarah menilai sama ada konsep matematik kompleks seperti Pi, nisbah emas, atau jujukan Fibonacci diketahui secara meluas di Arab pada abad ke-7 untuk menilai sama ada pengekodan itu disengajakan atau hanya pengiktirafan kemudian. Kontekstualisasi teologi melibatkan perundingan tafsir Islam tradisional seperti tafsir Ibn Kathir dan Al-Jalalain untuk memastikan bahwa penemuan numerik seimbang dengan panduan rohani dan etika Al-Quran. Alat modern, platform digital seperti Quran Code, pengecaman pola berkuasa AI, realiti tambahan, dan perisian simulasi astronomi memudahkan pengiraan pantas, visualisasi, dan pengenalpastian simetri numerik halus yang hampir mustahil untuk dikesan secara manual. Kaidah deduktif, Al-Quran dianggap sebagai satu kesatuan, dan hipotesis diuji terhadap keseluruhan. Contoh pola numerik spesifik, banyak pola patterns spesifik telah dikenal pasti, termasuk pola 11, 112 surah dibahagikan kepada 85 surah bukan Mukataat dan 29 surah Mukataat. Transformasi 111 Sethe mendarab digitnya 1/144 yang memetakan kepada surah An-Nisa atau menambahnya 1+1+4=6 memetakan kepada surah Al-An'am juga diperhatikan. Pola 12, jumlah nombor bab surah Mukataat 1 digit, surah 2-3 adalah sama dengan 12. 2 plus T plus Q 12 yang sepadan dengan jumlah triple Pythagoras klasik 3 plus 5 plus 5 12. Pola 2 atas 3 hasil darab 3 nombor surah Mukataat yang sama 2 kali 3 52 menghasilkan nombor surah Ash-Shura bab pot 2. Jemah kuadratik untuk surah Kaf bab 50 menggandakan digitnya 54 plus 0 kuadrat 5 menghasilkan 25. Untuk surah Al-Buruj bab 8 menggandakan 29 jumlah surah Mukataat 2 kuadrat plus 9 kuadrat up 695. Pola 286 merujuk kepada surah Al-Baqarah bab 2 yang mempunyai 286 ayat. Nombor ini mengandungi nombor sempurna 20 dan 6 dan dikaitkan dengan 24 huruf Arab. Pola C1229 seperti yang dijelaskan sebelum ini dikaitkan dengan nombor Hardy Ramanujan dan diselaraskan secara simbolik dengan tauhid. Pautan berkaitan pi, penghampiran pi menurut 2277, dikaitkan dengan surah Al-Buruj yang mempunyai 22 ayat, di mana 22 plus 7, 29, menggemakan kitaran bulan. Hubungan lain termasuk 19 dan bulatan dengan jejari mimpa 7 dan diameter 116 yang dibentuk oleh nomor 19. Tujuan dan implikasi. Tujuan utama mengkaji struktur matematik ini adalah untuk memperdalam keyakinan dan menguatkan iman terhadap asal-usul dan keagungan Al-Quran, memberikan bukti saintifik pemeliharaan Al-Quran dan menunjukkan bahawa ia tidak berubah. Menunjukkan bahawa manusia tidak mungkin mencipta teks seperti itu 1400 tahun yang lalu, menunjukkan sumber di luar kemampuan manusia. Menghubungkan jurang antara iman dan sains, menggunakan data objektif untuk meneroka makna rohani, mencerminkan keharmonian kosmik yang lebih luas dan susunan ilahi di alam semesta. Tafsiran dan debat, kewujudan pola rumit ini telah mencetuskan perdebatan penting. Reka bentuk ilahi. Para penyokong berpendapat bahawa pola-pola itu terlalu kompleks, rumit, dan saling berkaitan untuk menjadi kebetulan, berfungsi sebagai tanda tangan ilahi yang disengajakan. Kebetulan
Apofenia. Pengkritik dan skeptik berhati-hati terhadap apofenia. Kecenderungan manusia untuk mencari pola dalam data rawa menunjukkan bahawa dalam mana-mana set data besar seperti Al-Quran, pola secara statistik pasti akan muncul jika seseorang mencari dengan cukup gigih. Mereka memberi amaran terhadap keputusan memilih-pilih dan secara retrospektif menerapkan konsep matematik moden kepada teks purba. Pandangan seimbang. Perspektif yang mendamaikan keperluan untuk metodologi yang ketat dan ketepatan matematik. Walaupun banyak hubungan dapat disahkan secara matematik, kepentingan teologinya tetap terbuka untuk tafsiran, memerlukan kontekstualisasi yang teliti dalam tafsir Islam tradisional. Pertimbangan etika. Para penyelidik bimbang tentang risiko tafsiran berlebihan, memastikan bahawa kajian numerik tidak meremehkan peranan utama Al-Quran sebagai sumber panduan rohani, etika, dan moral. Akhirnya, meneroka struktur matematik Al-Quran adalah usaha berterusan yang mengundang refleksi tentang sifat keajaiban dalam dunia yang kaya data. Mempersoalkan, sama ada pola-pola ini menunjukkan reka bentuk gaib yang agung atau hanya memanfaatkan dorongan semula jadi manusia untuk mencari susunan dan makna di alam semesta. Anggaplah ia seperti checksum digital untuk teks purba. Sama seperti algoritma checksum mengesahkan integrity fail komputer modern, pola numerik ini dicadangkan untuk bertindak sebagai sistem pengesahan intrinsik, memastikan sifat Al-Quran yang tidak berubah. Sebagai alternatif, ada yang melihatnya sebagai katedral sastera yang luas, di mana setiap ruang dan tempat ayat direka dengan teliti, mendedahkan cetak biru seni bina yang menunjukkan asal-usulnya yang ilahi. Struktur matematik Al-Quran sering dirujuk sebagai ijaz ilmi, keajaiban saintifik, atau nombor Al-Quran. Meneroka pola matematik kompleks yang dipercayai tertanam dalam teks Al-Quran. Bidang ini bertujuan untuk menunjukkan asal-usul dan pemeliharaan Al-Quran dengan mendedahkan hubungan numerik canggih yang dikatakan oleh para penyokong tidak mungkin dicipta oleh tangan manusia pada masa wahyunya. Konsep teras dan nombor penting. Beberapa nombor secara konsisten diserlahkan untuk peranan simbolik dan matematiknya. 7. Nombor ini penting sebagai sabu al-matani, merujuk kepada 7 ayat surah Al-Fatihah, Al-Quran 1983. Ia juga muncul dalam pelbagai mitos purba dan konsep kosmologi, seperti 7 langit. Dalam sistem numerik Al-Quran, 7 adalah nombor pengekodan kritikal, sering membentuk pasangan dengan 19 dalam kitaran 12 langkah, di mana 19 juga mod 12. 19, pusat kod 19, seperti yang dirujuk dalam surah Al-Mudaththir, yang menyatakan di atasnya ada 19 malaikat. Nombor ini sangat berkait rapat dengan 1929 melalui pemfaktoran 1909 dan 1991, di mana 91, 7 kan 13, dan jumlah digitnya 1 plus 2 plus 19. Pola pembahagian sisi nomor 19 adalah kunci kepada beberapa teori. Sub 15 ini merujuk pada bilangan surah dalam Al-Quran. Ia adalah elemen asas untuk banyak pola dan sering dibahagikan kepada 85 surah bukan mukataat dan 29 surah mukataat. Nombor 114 juga berkaitan dengan 15 melalui pengiraan 6 + 11 18, seperti yang dilihat dalam struktur heksagon. 1729 dikenali sebagai nombor Hardy Ramanujan. Ia adalah nombor terkecil yang boleh dinyatakan sebagai jumlah 2 cube dalam 2 cara berbeza. 1 hiba plus 12 2 plus 5 2 plus 10 plus 1029. Sifat-sifatnya diselaraskan secara simbolik dengan tauhid, keesaan Tuhan, menunjukkan bagaimana pelbagai elemen Al-Quran bergabung menjadi pola yang bersatu. Ia muncul sebagai kemuncak teori Matani. 2. Ini adalah nombor istimewa sebagai satu-satunya nombor perdana genap. Ia dimasukkan ke dalam sistem pengekodan numerik lanjutan sebagai baki. Not 2 mod 7 dan 2 mod 19. Ia juga secara simbolik mewakili 2 ayat istimewa, Minandre, 10 dari surah At-Taubah dalam beberapa teori. 29. Nombor ini penting sebagai bilangan surah yang bermula dengan huruf terputus misteri, mukataat. Ia juga dikaitkan dengan kitaran bulan, kira-kira 29,5 hari, menghubungkan pola Al-Quran dengan fenomena astronomi. Triple Pythagoras, 3, 4, 5. Jumlah nombor-nombor ini ialah 12, yang sepadan dengan jumlah nombor bab 1 digit surah Mukataat, 2 plus 3 plus 7 = 12. Triple ini adalah asas dalam analisis geometri yang berkaitan dengan Al-Quran, sistem pengekodan numerik dan teori. Para penyelidik telah mencadangkan pelbagai sistem untuk mendedahkan dan menjelaskan struktur matematik ini.
Teori Mathani. Teori ini mengaitkan jumlah aljabar berbentuk S kuala M2 kuadrat plus N kuadrat, di mana M genap dan N ganjil, kemudian digeneralisasikan kepada semua integer positif, kepada pola 7 Mathani, pola Sri 729. Ia melibatkan transformasi seperti jumlah digit, anjakan hasil darab, dan transformasi lompat untuk mendapatkan nomor judul, selaras dengan 7 Mathani dan memuncak dalam pola Sri 729. Sistem simetri numerik genap dan ganjil. Sistem ini memerhatikan keseimbangan yang tepat dalam indeks musyaf Al-Quran, mengklasifikasikan 115 surah dengan kiraan genap dan 60 surah dengan 60 surah. Simetri ini dianggap sebagai lapisan pelindung terhadap perubahan nombor surah dan ayat. Subkumpulan lanjut 30 dan 27 juga dikenal pasti, dengan jumlah mereka 33, 3252, 329 membentuk nomor besar yang boleh dibahagi dengan 19 apabila ditulis bersebelahan. Sistem pengekodan numerik 19, kod 19, kerangka ini terutamanya dikaitkan dengan Rashad Khalifah, mengenal pasti pola kebolehbahagian mod 19 di seluruh Al-Quran. Kontroversi ketara timbul sama ada dua ayat terakhir surah At-Taubah, nom 128-129, perlu dikeluarkan agar matematik berfungsi. Sistem Twin Code to Beard's Eye Plus, sistem ini ditemui oleh Imran Akdemir memperluaskan kod 19 dengan mengintegrasikan nombor pengekodan yang berkaitan dengan 7, menggunakan kesetaraan seperti nu, moju, dan atau mod 19. Sistem pengekodan numerik 27 dan 19 dicadangkan oleh Mustafa Kurdolu. Sistem ini memperhalusi model sebelumnya dengan memasukkan kesetaraan modular tambahan, termasuk 2 moju, 2 mod 19, dan Judut mod 19. Ia menganggap dua ayat surah At-Taubah, Semina 126-129, sebagai kumpulan istimewa, ditandakan dengan nomor 2, dengan alasan bahwa kemasukan mereka melengkapkan struktur simetri. Sistem ini mendakwa kebarangkalian yang sangat rendah untuk pola sedemikian berlaku secara kebetulan. Sehingga 0.5% untuk 0.7 dan 0.19 digabungkan. Teori Muqatta'at. Teori ini mewujudkan hubungan antara separuh bulatan dengan diameter 5, triple Pythagoras 3, 4, 5, dan nombor Muqatta'at 2, 3, G, dengan menyatakan bahwa jumlah kedua-duanya adalah sama dengan 12. Ini menunjukkan pola numerik yang lebih mendalam. Metodologi untuk meneroka pola numerik Al-Quran. Para penyelidik menggunakan pendekatan pelbagai disiplin untuk menganalisis pola kompleks ini. Analisis numerik melibatkan pengesahan jumlah, hasil darab, nisbah, dan operasi kuadratik secara langsung daripada struktur Al-Quran. Analisis tekstual melibatkan pengiraan ayat, perkataan, dan huruf, sering menggunakan sistem abjad Arab purba yang memberikan nilai numerik kepada huruf. Kaedah ini amat penting untuk meneroka huruf Muqatta'at yang misteri. Analisis astronomi mengaitkan nombor Al-Quran dengan fenomena dan kitaran cakrawala, seperti kitaran bulan kira-kira 29.5 hari atau pemalar matematik pi, dianggarkan 22.7. Perbandingan sejarah menilai sama ada konsep matematik kompleks seperti pi, nisbah emas, atau jujukan Fibonacci diketahui secara meluas di Arab pada abad ke-7 untuk menilai sama ada pengekodan itu disengajakan atau hanya pengiktirafan kemudian. Kontekstualisasi teologi melibatkan perundingan tafsir Islam tradisional, seperti tafsir Ibn Kathir dan Al-Jalalain, untuk memastikan bahawa penemuan numerik seimbang dengan panduan rohani dan etika Al-Quran. Alat moden, platform digital seperti Quran Code, pengecaman pola berkuasa AI, realiti tambahan AR, dan perisian simulasi astronomi memudahkan pengiraan pantas, visualisasi, dan pengenalpastian simetri numerik halus yang hampir mustahil untuk dikesan secara manual. Kaedah deduktif, Al-Quran dianggap sebagai satu kesatuan, dan hipotesis diuji terhadap keseluruhan, bukannya mengubah keseluruhan berdasarkan butiran individu. Contoh pola numerik spesifik, pola. Banyak pola, patterns, spesifik telah dikenal pasti. Pola 116, 11 surah dibahagikan kepada 85 surah bukan Muqatta'at dan 29 surah Muqatta'at. Transformasi 11, sentas, mendarab digitnya 1/4 yang memetakan kepada surah An-Nisa atau menambahnya 1+6, memetakan kepada surah An-Nam juga diperhatikan. Pola 12, jumlah nombor bab surah Muqatta'at 1 digit, surah 2, 3, cuci, adalah sama dengan 12, 2 plus Ki plus 7, 12, yang sepadan dengan jumlah triple Pythagoras klasik, 3 plus 5 plus 9, 12. Pola 237, hasil darab 3 nombor surah Muqatta'at yang sama,
2 kali 3 kali 7 42, menghasilkan nombor surah Asy-Syura bab 42. Gema kuadratik untuk surah Kaf bab 50, menggandakan digitnya min kuadrat 25 menghasilkan 25. Untuk surah Al-Buruj bab 85, menggandakan digit 29 jumlah surah Muqatta'at. 2 kuadrat plus meno kuadrat, 2 plus meno kuadrat letaklah 5. Pola Sayyidud 29 dikaitkan dengan nombor Hardi Ramanujan dan diselaraskan secara simbolik dengan tauhid, diperoleh melalui transformasi khas daripada pengiraan numerik awal. Pautan berkaitan dengan pi, penghampiran pi, pi 27, dikaitkan dengan surah Al-Buruj yang mempunyai 22 ayat, di mana 22 plus 7, 29, menggemakan kitaran bulan. Bulatan dengan jejari 57 dan diameter 119 yang dibentuk oleh nombor 19 juga disambungkan kepada pi. Hurufu Muqatta'atus. Huruf-huruf misteri ini pada permulaan 29 surah, Ha-Mim, Ain Sin Kaf, Tasin adalah subjek analisis numerik yang meluas. Nilai abjad mereka, Ha, Aplan, Mim, 4, Ain, 70, Sin, 60, Kaf, digunakan dalam pengiraan kompleks untuk mencari pola yang boleh dibahagi dengan 7 dan 19. Pola heksagon. Heksagon ajaib unik N, 3, M, 8, dikaitkan dengan jumlah keseluruhan sistem, panjang 3/5, yang terdiri daripada garis geometri, panjang 3/5, yang terdiri daripada garis geometri, panjang 19 heksagon, setiap satu dengan 6 sisi, menghasilkan 114 jumlah sisi. Dan 5 bahagian simetri 5 plus 5 sisi, 5/7, 19. Ayat 128 dan 129 surah At-Taubah. Kedua-dua ayat ini adalah titik pertikaian utama, terutamanya untuk sistem Quds 19. Pasukan Rashad Khalifah mendakwa bahawa ayat-ayat ini adalah tambahan kemudian dan perlu dikeluarkan agar pola matematik berfungsi. Walau bagaimanapun, kajian lain berpendapat bahawa menganggapnya sebagai kumpulan istimewa, membolehkan struktur simetri kekal utuh dan bahkan memperhalusinya, menonjolkan perkataan Allah dalam ayat 129 dan bilangan huruf 60 dan 50 dalam kedua-dua ayat sebagai penting kepada pola yang lebih besar. Pengulangan perkataan Allah. Perkataan Allah diulang 269 kali, tidak termasuk basmalah yang tidak bernombor dalam Al-Quran. Jika surah At-Taubah 99 dianggap dalam kumpulan istimewa, kiraan menjadi 269 yang boleh dibahagi sempurna dengan 19. 2 mengesahkan kod 19. Basmalah hilang. Tiada basmalah pada permulaan surah At-Taubah bab ke-9. Basmalah yang hilang diperhatikan muncul dalam ayat 30 surah 27, 27 plus 35, 7, yaitu 19 + 3, menunjukkan penempatan numerik yang disengajakan. Tujuan dan implikasi. Tujuan utama mengkaji struktur matematik ini adalah untuk memperdalam keyakinan dan menguatkan iman terhadap asal-usul dan keagungan Al-Quran, memberikan bukti saintifik pemeliharaan Al-Quran, dan menunjukkan bahawa ia tidak berubah. Menunjukkan bahawa manusia boleh mencipta teks sedemikian 1400 tahun yang lalu, tidak menunjukkan sumber di luar kemampuan manusia. Menghubungkan jurang antara iman dan sains, menggunakan data objektif untuk meneroka makna rohani. Mencerminkan keharmonian kosmik yang lebih besar dan susunan ilahi di alam semesta. Tafsiran dan debat kewujudan pola rumit ini telah mencetuskan perdebatan penting. Reka bentuk ilahi. Para penyokong berpendapat bahawa pola itu terlalu kompleks, rumit, dan saling berkaitan untuk menjadi kebetulan, berfungsi sebagai tanda tangan ilahi yang disengajakan. Kebetulan apofenia. Pengkritik dan skeptik berhati-hati terhadap apofenia, kecenderungan manusia untuk mencari pola dalam data rawa, menunjukkan bahawa dalam mana-mana set data besar seperti Al-Quran, pola secara statistik pasti akan muncul jika seseorang mencari dengan cukup gigih. Mereka memberi amaran terhadap keputusan memilih-pilih dan secara retrospektif menerapkan konsep matematik moden kepada teks purba. Pandangan seimbang, perspektif yang mendamaikan keperluan untuk metodologi matematik yang ketat dan ketepatan. Walaupun banyak hubungan dapat disahkan secara matematik, kepentingan teologinya tetap terbuka untuk tafsiran, memerlukan kontekstualisasi yang teliti dalam tafsir Islam tradisional. Pertimbangan etika. Para penyelidik bimbang tentang risiko tafsiran berlebihan, memastikan bahawa kajian numerik tidak meremehkan peranan utama Al-Quran sebagai sumber panduan rohani, etika, dan moral. Akhirnya, meneroka struktur matematik Al-Quran adalah usaha berterusan yang mengulangi refleksi tentang sifat keajaiban dalam dunia yang kaya data.
Ia mempersoalkan sama ada pola-pola ini menunjukkan reka bentuk gaib yang agung atau hanya dorongan semula jadi manusia untuk mencari susunan dan makna di alam semesta. Anggaplah ia seperti checksum digital untuk teks purba. Sama seperti algoritma checksum mengesahkan integrity fail komputer moden, pola numerik ini dicadangkan untuk bertindak sebagai sistem pengesahan intrinsik, memastikan sifat Al-Quran yang tidak berubah. Sebagai alternatif, ada yang melihatnya sebagai katedral sastera yang luas, di mana setiap ruang, bab dan tempat ayat direka dengan teliti, mendedahkan cetak biru seni bina yang menunjukkan asal-usulnya yang ilahi. Tujuan dan implikasi. Tujuan utama mengkaji struktur matematik ini adalah untuk memperdalam keyakinan dan menguatkan iman terhadap asal-usul dan keagungan Al-Quran, memberikan bukti saintifik pemeliharaan Al-Quran dan menunjukkan bahawa ia tidak berubah, menunjukkan bahawa manusia boleh mencipta teks sedemikian 1400 tahun yang lalu, tidak menunjukkan sumber di luar kemampuan manusia, menghubungkan jurang antara iman dan sains menggunakan data objektif untuk meneroka makna rohani, mencerminkan keharmonian kosmik yang lebih luas dan susunan ilahi di alam semesta. Tafsiran dan debat. Kewujudan pola rumit ini telah mencetuskan perdebatan penting. Reka bentuk ilahi. Para penyokong berpendapat bahawa pola-pola itu terlalu kompleks, rumit dan saling berkaitan untuk menjadi kebetulan, berfungsi sebagai tanda tangan ilahi yang disengajakan. Kebetulan, apofenia. Pengkritik dan skeptik berhati-hati terhadap apofenia. Kecenderungan manusia untuk mencari pola dalam data rawak menunjukkan bahawa dalam mana-mana set data besar seperti Al-Quran, pola secara statistik pasti akan muncul jika seseorang mencari dengan cukup gigih. Mereka memberi amaran terhadap keputusan memilih pilih dan secara retrospektif menerapkan konsep matematik moden kepada teks purba. Pandangan seimbang. Perspektif yang mendamaikan keperluan untuk metodologi yang ketat dan ketepatan matematik. Walaupun banyak hubungan dapat disahkan secara matematik, kepentingan teologinya tetap terbuka untuk tafsiran, memerlukan kontekstualisasi yang teliti dalam tafsir Islam tradisional. Pertimbangan etika. Para penyelidik bimbang tentang risiko tafsiran berlebihan, memastikan bahawa kajian numerik tidak meremehkan peranan utama Al-Quran sebagai sumber panduan rohani, etika, dan moral. Akhirnya, meneroka struktur matematik Al-Quran adalah usaha berterusan yang mengulangi refleksi tentang sifat keajaiban dalam dunia yang kaya data. Ia mempersoalkan sama ada pola-pola ini menunjukkan reka bentuk gaib yang agung atau hanya dorongan semula jadi manusia untuk mencari susunan dan makna di alam semesta. Anggaplah ia seperti checksum digital untuk teks purba. Sama seperti algoritma checksum mengesahkan integrity fail komputer moden, pola numerik ini dicadangkan untuk bertindak sebagai sistem pengesahan intrinsik, memastikan sifat Al-Quran yang tidak berubah. Sebagai alternatif, ada yang melihatnya sebagai katedral sastera yang luas, di mana setiap ruang dan tempat ayat direka dengan teliti, mendedahkan cetak biru seni bina yang menunjukkan asal-usulnya yang ilahi. Menggunakan data objektif untuk meneroka makna rohani, mencerminkan keharmonian kosmik yang lebih besar dan susunan ilahi di alam semesta. Tafsiran dan debat. Kewujudan pola rumit ini telah mencetuskan perdebatan penting. Reka bentuk ilahi. Para penyokong berpendapat bahawa pola-pola itu terlalu kompleks, rumit, dan saling berkaitan untuk menjadi kebetulan, berfungsi sebagai tanda tangan ilahi yang disengajakan. Kebetulan apofenia. Pengkritik dan skeptik berhati-hati terhadap apofenia, kecenderungan manusia untuk mencari pola dalam data rawa, menunjukkan bahawa dalam mana-mana set data besar seperti Al-Quran, pola secara statistik pasti akan muncul jika seseorang mencari dengan cukup gigih. Mereka memberi amaran terhadap keputusan, memilih pilih, dan secara retrospektif menerapkan konsep matematik moden kepada teks purba. Pandangan seimbang. Perspektif yang mendamaikan keperluan untuk metodologi matematik yang ketat dan ketepatan. Walaupun banyak hubungan dapat disahkan secara matematik, kepentingan teologinya tetap terbuka untuk tafsiran, memerlukan kontekstualisasi yang teliti dalam tafsir Islam tradisional. Pertimbangan etika. Para penyelidik bimbang tentang risiko tafsiran berlebihan, memastikan bahawa kajian numerik tidak meremehkan peranan utama Al-Quran sebagai sumber panduan rohani, etika, dan moral. Akhirnya, meneroka struktur matematik Al-Quran adalah usaha berterusan yang mengulangi sifat keajaiban dalam dunia yang kaya data. Ia mempersoalkan sama ada pola-pola ini menunjukkan reka bentuk gaib yang agung
atau hanya dorongan semula jadi manusia untuk mencari susunan dan makna di alam semesta. Anggaplah ia seperti checksum digital untuk teks purba. Sama seperti algoritma checksum mengesahkan integriti fail komputer moden, pola numerik ini dicadangkan untuk bertindak sebagai sistem pengesahan intrinsik, memastikan sifat Al-Quran yang tidak berubah. Sebagai alternatif, ada yang melihatnya sebagai katedral sastera yang luas, di mana setiap ruang, bab dan tempat ayat direka dengan teliti, mendedahkan cetak biru senina yang menunjukkan asal-usulnya yang ilahi, menggunakan data objektif untuk meneroka makna rohani, mencerminkan keharmonian kosmik yang lebih besar dan susunan ilahi di alam semesta. Tafsiran dan debat, kewujudan pola rumit ini telah mencetuskan perdebatan penting, reka bentuk ilahi. Para penyokong berpendapat bahawa pola-pola itu terlalu kompleks, rumit, dan saling berkaitan untuk menjadi kebetulan, berfungsi sebagai tanda tangan ilahi yang disengajakan. Kebetulan apophenia. Pengkritik dan skeptik berhati-hati terhadap apophenia, kecenderungan manusia untuk mencari pola dalam data rawa, menunjukkan bahawa dalam mana-mana set data besar seperti Al-Quran, pola secara statistik pasti akan muncul jika seseorang mencari dengan cukup gigih. Mereka memberi amaran terhadap keputusan memilih-pilih dan secara retrospektif menerapkan konsep matematik moden kepada teks purba. Pandangan seimbang, perspektif yang mendamaikan keperluan untuk metodologi yang ketat dan ketepatan matematik. Walaupun banyak hubungan dapat disahkan secara matematik, kepentingan teologinya tetap terbuka untuk tafsiran, memerlukan kontekstualisasi yang teliti dalam tafsir Islam tradisional. Pertimbangan etika, para penyelidik bimbang tentang risiko tafsiran berlebihan, memastikan bahawa kajian numerik tidak meremehkan peranan utama Al-Quran sebagai sumber panduan rohani, etika, dan moral. Akhirnya, meneroka struktur matematik Al-Quran adalah usaha berterusan yang mengulangi refleksi tentang sifat keajaiban dalam dunia yang kaya data. Ia mempersoalkan sama ada pola-pola ini menunjukkan reka bentuk gaib yang agung atau hanya dorongan semula jadi manusia untuk mencari susunan dan makna di alam semesta. Anggaplah ia seperti checksum digital untuk teks purba. Sama seperti algoritma checksum mengesahkan integriti fail komputer moden. Pola numerik ini dicadangkan untuk bertindak sebagai sistem pengesahan intrinsik, memastikan sifat Al-Quran yang tidak berubah. Sebagai alternatif, ada yang melihatnya sebagai katedral sastera yang luas, di mana setiap ruang dan tempat ayat direka dengan teliti, mendedahkan cetak biru seni bina yang menunjukkan asal-usulnya yang ilahi. Mereka memberi amaran terhadap keputusan memilih-pilih dan secara retrospektif menerapkan konsep matematik moden kepada teks purba. Pandangan seimbang, perspektif yang mendamaikan keperluan untuk metodologi matematik yang ketat dan ketepatan. Walaupun banyak hubungan dapat disahkan secara matematik, kepentingan teologinya tetap terbuka untuk tafsiran, memerlukan kontekstualisasi yang teliti dalam tafsir Islam tradisional. Pertimbangan etika, para penyelidik bimbang tentang risiko tafsiran berlebihan, memastikan bahawa kajian numerik tidak meremehkan peranan utama Al-Quran sebagai sumber panduan rohani, etika, dan moral. Akhirnya, penerokan struktur matematik Al-Quran adalah usaha berterusan yang mengulangi keperluan untuk metodologi matematik yang ketat dan ketepatan. Ia mempersoalkan sama ada pola-pola ini menunjukkan reka bentuk gaib yang agung atau hanya dorongan semula jadi manusia untuk mencari susunan dan makna di alam semesta. Anggaplah ia seperti checksum digital untuk teks purba. Sama seperti algoritma checksum mengesahkan integrity fail komputer moden, pola numerik ini dicadangkan untuk bertindak sebagai sistem pengesahan intrinsik, memastikan sifat Al-Quran yang tidak berubah. Sebagai alternatif, ada yang melihatnya sebagai katedral sastera yang luas, di mana setiap ruang bab dan tempat ayat direka dengan teliti, mendedahkan cetak biru seni bina yang menunjukkan asal-usulnya yang ilahi. Mereka memberi amaran terhadap keputusan memilih-pilih dan secara retrospektif menerapkan konsep matematik moden kepada teks purba. Pandangan seimbang, perspektif yang mendamaikan keperluan untuk metodologi matematik yang ketat dan ketepatan. Walaupun banyak hubungan dapat disahkan secara matematik, kepentingan teologinya tetap terbuka untuk tafsiran, memerlukan kontekstualisasi yang teliti dalam tafsir Islam tradisional. Pertimbangan etika, para penyelidik bimbang tentang risiko tafsiran berlebihan memastikan bahawa kajian numerik tidak meremehkan peranan utama Al-Quran sebagai sumber panduan rohani, etika, dan moral. Akhirnya,
Meneroka struktur matematik Al-Quran adalah usaha berterusan yang mengulangi refleksi tentang sifat keajaiban dalam dunia yang kaya data. Ia mempersoalkan sama ada pola-pola ini menunjukkan reka bentuk gaib yang agung atau hanya dorongan semula jadi manusia untuk mencari susunan dan makna di alam semesta.